Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menyaksikan Bicara Rentas Parti bersama dengan saya Haris Ashraf Hasnan, di mana untuk waktu ini pelbagai isu kita memberi fokus terutamanya menjelang bajet 2023, proses pemulihan ekonomi dan pelbagai lagi. Jadi untuk sesi kali ini bersama dengan saya adalah Yang Berhormat Dr. Ong Kian Meng yang merupakan ahli Parlimen Bangi. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali bercakap soal pemulihan ekonomi, terutama pasca COVID-19, banyak perkara yang perlu diteliti oleh kerajaan. Pandangan YB melihat betapa kritikalnya kerangka bajet 2023 yang perlu dibentuk demi kelangsungan proses pemulihan itu. Ya, terima kasih atas jemputan ni. Bagi saya rasa salah satu perkara yang perlu ditangani oleh Menteri Kewangan pada bajet ni ialah untuk memberi satu arah yang baru dari segi pemulihan ekonomi, di mana polisi dan dasar boleh diperkenalkan untuk memberi perangsang di beberapa sektor di ekonomi Malaysia kepada pihak swasta. Misalnya dari segi environment, sustainability dan juga governance ESG, ataupun dari segi ekonomi hijau, di mana saya rasa ini boleh menjadikan satu perangsang ekonomi yang memang penting bukan sahaja untuk tahun depan tetapi untuk dekad ni. Jadi untuk perkara seperti ini memang satu tanggungjawab yang besarlah yang yang perlu diambil oleh Menteri Kewangan. YB menyebut berkenaan dengan beban yang besar yang perlu ditanggung oleh Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan terutamanya dalam pembentangan 7 Oktober depan ini. Dalam kita menelusuri kembali apa yang berlaku tahun-tahun sebelum ini, terutama ketika kita sedang melalui proses pemulihan ekonomi ini, berbilion ringgit kerajaan telah pun laburkan, memberi subsidi dan sebagainya. Krisis ekonomi di peringkat global, inflasi yang terus menunjukkan peningkatan. Kerajaan perlu berbelanja. Pada masa sama, kerajaan juga perlu mencari hasil. Pandangan doktor melihat kepada crucial ataupun betapa kritikalnya situasi yang perlu diseimbangkan oleh kerajaan untuk kebajikan rakyat, pada masa sama untuk meningkatkan hasil juga. Kerana kalau kita cakap nak bagi pelepasan cukai, kerajaan nak kutip cukai ni, tapi rakyat minta banyak lagi pelepasan cukai. Pandangan YB. Ya, bagi saya untuk tahun 2020 dan 2021 memang kerajaan perlu berbelanja dengan banyak oleh kerana wabak COVID yang telah menyebabkan ekonomi Malaysia dan juga di seluruh dunia turun. Tapi saya rasa bagi saya untuk tahun 2022 dan 2003 mungkin perlu satu hala tuju yang baru, di mana ia perlu berbelanja tetapi belanja secara bersasar. Seperti subsidi minyak, subsidi tenaga dan sebagainya, di mana bukan sahaja Kementerian Kewangan tetapi Bank Negara dan beberapa lagi agensi kerajaan, bahkan NGO dan juga pusat penyelidik telah memberi pandangan mereka di mana perlunya subsidi bersasar. Jadi orang yang perlu dibantu boleh dibantu, dan pada masa yang sama hasil ataupun perbelanjaan yang boleh dikurangkan oleh kerajaan boleh disasarkan kepada perbelanjaan di tempat yang lain, di tempat yang memang perlunya, bukan kepada mereka yang pandu kereta Mercedes, BMW yang dapatkan subsidi minyak. Itu sebagai satu contoh lah. Ya. Bercakap berkenaan dengan, sebelum kita nak bersembang lanjut berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar dan sebagainya, ada yang melihat bahawa perlunya mengembalikan GST, tetapi apabila kita tidak boleh lari daripada fakta bahawa ini merupakan bajet pilihan raya, kerana kita tidak tahu bila pilihan raya akan diadakan, tapi just around the corner. But bercakap soal GST, adakah berkemungkinan kerajaan akan melaksanakan semula GST, dan bagaimana, apakah bentuk kewajaran pelaksanaannya, mungkin dalam peratusan tertentu? Pandangan doktor. Ya, saya rasa seperti apa yang Haris kata tadi, memang tak munasabah untuk memperkenalkan GST sebelum pilihan raya umum. Tapi bagi saya, perlunya ada satu perbincangan yang lebih lanjut di antara semua pihak berkepentingan, termasuk Kementerian Kewangan, Bank Negara,
agensi kerajaan yang tertentu dan juga ahli parlimen kerajaan, parlimen pembangkang. Dan buat masa sekarang kita pun tak tahu siapa yang akan jadi pembangkang, siapa yang akan jadi kerajaan. Tapi saya rasa apabila kita memerlukan perbincangan yang lebih telus, yang lebih mendalam, tidak sepatutnya mana-mana pihak yang cuba nak mempolitikkan isu seperti inilah. Seperti kata, okey, kalau nak undi pihak ni, lepas tu ni akan memastikan bahawa GST akan kembali. Saya rasa ini adalah sifat politik yang tidak begitu tidak begitu sihatlah dalam negara kita. Kita perlu bincang secara jangka masa panjang supaya keadaan fiskal di negara ni boleh dipeliharakan. Ya, bercakap kadar fiskal tadi nak meningkatkan hasil negara, pandangan peribadi doktor sendirilah melihat kepada sekiranya GST itu dilaksanakan, adakah peratusan tertentu, apakah bentuk peratusan yang wajar dilaksanakan, kerana akhirnya kita tidak mahu kerajaan rugi, rakyat juga rugi. Jadi nak menyeimbangkan itu, mungkin ada percentage tertentu, pandangan peribadi YB? Ya, saya rasa ada juga pakar yang telah kemukakan percentage seperti 3 ataupun 4% lah, bukan setinggi 6%. Dan sebelum kita berbincang dengan untuk peratusan tu, saya rasa satu lagi isu besar ialah cabaran yang dihadapi oleh banyak majikan di mana claim GST mereka memang perlahan, slow untuk diproses. Dan apabila slow untuk diproses, terutamanya untuk pihak SME, cash flow mereka akan terjejas. Jadi kalau nak memperkenalkan balik GST, apakah kepastian yang kerajaan, terutamanya LHDN, boleh memberi kepada pihak majikan bahawa proses claim mereka boleh dipercepatkan, dibuat dalam masa yang boleh diterima oleh semua pihak. Doktor, kita kembali kepada isu subsidi bersasar. 8 bilion telah pun dilaburkan ataupun dibelanjakan oleh kerajaan dalam menangani isu kenaikan harga barang, inflasi dan sebagainya, memberi subsidi. Berbalik kepada soal subsidi bersasar, subsidi pukal, apakah bentuk mekanisme apabila doktor sendiri berpandangan bahawa wajar untuk dilaksanakan subsidi bersasar itu supaya mereka yang membawa kenderaan-kenderaan yang berkelas ini tidak lagi menikmati dan juga harga ataupun penjimatan subsidi itu direct langsung kepada golongan-golongan yang memang amat-amat memerlukan. Mekanisme pelaksanaan, doktor. Ya, untuk subsidi minyak, saya rasa perbelanjaan kerajaan untuk tahun 2022 ni bukan setakat 8 bilion saja. Saya rasa beban subsidi itu dah naik mungkin sampai 30 bilion dari anggaran 8 bilion yang asalnya dianggarkan berdasarkan satu tong minyak tu $40, tapi sekarang dah naik kepada $100. Jadi saya rasa untuk perkara-perkara seperti ini, kalau perbelanjaan 22-23 bilion ekstra tu boleh disalurkan kepada orang yang memang perlunya untuk memulihkan sekolah, untuk buat pelbagai pembangunan untuk komuniti yang memerlukannya, saya rasa ia adalah satu perkara yang lebih lestari, yang lebih sustainable. Untuk soalan tentang mekanisme, tu bergantung kepada subsidi. Ya, misalnya untuk subsidi tenaga, subsidi TNB yang diberikan kepada semua orang, termasuk mereka yang guna aircon 4-5 biji di rumah yang besar-besar tu, saya rasa jikalau TNB boleh mengimbang sebelum mengira semula subsidi itu, saya rasa itu bukan sesuatu yang terlalu susah. Ya, tapi untuk subsidi minyak, ini memang merupakan cabaran yang besar, kerana kalau nak memperkenalkan subsidi berdasarkan IC nombor kepada mereka yang berdaftar di di bawah skim B40, skim bantuan keluarga Malaysia dan sebagainya, memang memerlukan sedikit masa dan juga mungkin ada leakages yang akan berlaku. Ya. Doktor menyebut berkenaan masih lagi berkait isu bantuan subsidi ini. Pandangan doktor melihat kepada bentuk bantuan seperti cash aid, bantuan tunai langsung, adakah ianya dilihat masih lagi kompetitif, masih lagi dilihat mampu untuk memberi
kesan jangka masa panjang dalam proses pemulihan ekonomi ini, pandangan Ya. doktor? Saya rasa untuk jangka masa pendek, bantuan ni memang diperlu oleh B40, tetapi untuk jangka masa panjang, kerajaan perlu adakan satu program yang lebih komprehensif untuk membantu mereka dari B40 untuk cuba pergi ke M40. Bahkan sekarang ada juga M40 kerana COVID ni telah masuk kepada B40. Jadi saya rasa ke dalam apa-apa rancangan pun untuk memulihkan ekonomi, memulihkan keadaan di Malaysia ni perlu mengambil kira kebaikan bukan saja B40 tetapi juga M40. Sebut berkenaan dengan bantuan dan juga dari segi banyak kalau kita lihat bajet tahun-tahun sebelum ini pelbagai pengumuman dilakukan oleh kerajaan, tetapi antara persoalan juga adalah dari segi pelaksanaan. Kita nampak banyak dasar yang baik, keputusan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan, bantuan-bantuan sebagai contoh kepada usahawan, peniaga, tetapi ada dalam kalangan PKS sebagai contoh dalam temu bual dalam program Niaga Awani yang menyatakan bahawa ada yang menyatakan isu birokrasi, banyak lagi perkara-perkara yang perlu ditangani. Pandangan doktor melihat kepada pertama isu birokrasi, kedua dari segi pelaksanaan inisiatif-inisiatif. Tak guna juga kalau kita ada dasar yang baik tetapi pelaksanaannya itu tidak sepenuhnya memenuhi aspirasi rakyat itu, doktor. Ya, bagi saya perlu bagi kredit kepada Menteri Kewangan atas bukan saja inisiatif untuk berbelanja dengan berhemah dan juga yang dengan perlu masa COVID, tetapi beliau juga telah memberi laporan yang begitu terperinci melalui laporan laksana. Kalau tak silap lebih kurang 60 naskah dah diterbitkan di dalam laman Kementerian Kewangan. Ya, mungkin ada beberapa perkara yang mungkin berkurangan dari segi pelaksanaan seperti apabila skim pinjaman kosong faedah disalurkan oleh Bank Simpanan Nasional kepada pihak SME ataupun PKS, memang ada banyak daripada mereka yang tak dapat faedah seperti ini kerana pinjaman tu cepat dihabiskan kerana terhad. Ya, ada juga PKS yang kata subsidi gaji itu tak cukup, ya, RM800 saja, ataupun ada majikan yang besar tu kata okey RM600 saja, tu memang tak cukup. Ya, saya pun juga mendapat maklum balas seperti itu. Tapi saya rasa untuk dari segi moving forward, memang bukan saja Kementerian Kewangan tetapi setiap kementerian yang ada dana untuk diberikan sebagai pinjaman, grant dan sebagainya, khususnya kepada pihak PKS, mereka perlu ada satu attitude yang lebih efisien, nombor satu. Nombor dua, di mana ada mana-mana cara untuk membuat permohonan secara digital, saya rasa ini juga perlu dilaksanakan. Ini juga boleh memberi satu kesan yang baik kerana lebih cepat untuk diproses. Dan nombor tiga, mesti ada satu laporan untuk setiap kementerian dan juga agensi apakah keberkesanan setiap program yang dikeluarkan oleh dan dana yang dikeluarkan oleh kementerian atau agensi yang berkenaan. Doktor, apabila turun ke lapangan menyebut berkenaan dengan menjelang bajet, kita nak bawa perbincangan ke kawasan lah sedikit. Mungkin apa antara cerita-cerita, harapan serta aspirasi penduduk di kawasan YB sendiri berkongsi, terutama ketika kita bercakap soal proses pemulihan pasca COVID-19 ini, YB? Ya, saya beri beberapa contoh. Di kawasan saya ada banyak kilang-kilang. Ya, kilang seperti DIY, seperti yang lain pun mereka ada distribution dan juga processing atau dari segi pembuatan ataupun manufacturing. Salah satu cabaran yang terbesar yang mereka hadapi sekarang ialah kekurangan pekerja. Ya, bukan saja pekerja tempatan tetapi juga pekerja asing.
Jadi saya rasa Kementerian Sumber Manusia perlu bekerjasama dengan lebih baik lagi dengan pihak immigration supaya semua aplikasi yang dipohon oleh majikan-majikan ini perlu dipercepatkan dan dibuat secara telus. Jangan kata mesti bayar processing fee yang lebih kerana ada queue yang panjang dan sebagainya. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk PKS di sektor perkhidmatan, F&B, tourism dan sebagainya, mereka memula berpulih dah, tetapi mereka rasa bahawa sektor pelancongan ni masih belum lagi pulih setakat apa yang ada sebelum sebelum pandemik. Jadi saya rasa pembukaan sempadan ni perlu dibuat seperti dengan lebih agresif, dan pada masa yang sama kita juga perlu tolong SME untuk menghadapi cabaran kekurangan pelanggan. Nombor tiga ialah sekarang PKS pun akan menghadapi cabaran tahun depan untuk mematuhi syarat-syarat untuk Employment Act, ya, seperti mengurangkan weekly hour dari 48 hingga kepada 45 jam, maternity leave yang telah tambah dan sebagainya. Saya rasa itu semua langkah yang baik, tetapi PKS saya rasa juga perlu sedikit bantuan daripada kerajaan untuk memfasilitasi perubahan dari employment yang sedia ada kepada Employment Act yang akan dilaksanakan pada tahun depan. YB menyebut berkenaan, banyak juga kita highlight berkenaan dengan PKS sebagai tunjang utama ekonomi. Bercakap soal PKS ini juga, selain pada geran bantuan, sudah tentu kita tidak boleh asing dari segi sokongan kepada mereka dalam bentuk peluang dan juga ruang perniagaan. Malah ketika ini apabila kita bercakap soal mereka yang dibuang kerja sewaktu COVID-19, reskill dan upskill juga kita tidak boleh lupa. Mereka juga ada yang nak memulakan perniagaan ataupun sedang membangun perniagaan selepas COVID-19 teruk melanda kehidupan mereka. Pandangan doktor melibat kepada pembangunan secara holistik buat mereka yang nak bergerak ke hadapan, nak memulakan perniagaan sebagai contoh. Adakah bentuk insentif dan juga inisiatif yang dilakukan sama ada menerusi Kementerian Kewangan ataupun kementerian-kementerian berkaitan KUSKOP ataupun sebagainya itu mendorong, merangsang PKS ataupun mereka yang nak memulakan perniagaan, startup dan sebagainya ini berada pada landasan yang tepat untuk memulakan perniagaan itu? Sebenarnya topik ni boleh cakap panjang lebar, tapi saya nak sentuh tentang satu perkara saja, iaitu dari segi digitalization ataupun pendigitalisasian. Kerana saya rasa ini memang sesuatu yang diberi tumpuan yang begitu hebat, bukan saja oleh agensi kerajaan persekutuan tetapi juga oleh kerajaan negeri seperti di Selangor, di Penang, di Sarawak juga, di mana ada banyak matching grant yang telah disalurkan oleh MDEC, oleh CDEC di Selangor dan sebagainya untuk membantu PKS memasuki ataupun menceburi bidang pendigitalisasian. Jadi saya rasa trend ini akan berterusan, tak kira ada pandemik atau tidak ada pandemik, dan saya rasa mana-mana majikan, mana-mana startup yang nak membuka bisnes yang baru perlu tengok bagaimana mereka boleh membuat secara digital ataupun hybrid, di mana grant ataupun bantuan ataupun policy yang disalurkan oleh kerajaan dan agensi perlu dikaji dan perlu diselaraskanlah supaya PKS dan startup ni boleh bergerak dengan lebih lancar berbanding dengan apa yang ada sebelum ni. YB sedikit menyebut berkenaan dengan digitalisasi dalam aspirasi My Digital nak melahirkan lebih ramai unicorn, tetapi ada yang optimis, yang yakin boleh mampu kita mencapai lebih banyak unicorn, tetapi adakah jalan kita berada di landasan yang tepat dalam melahirkan lebih ramai unicorn? Kerana beberapa siri temu bual kami juga menampakkan bahawa di pertengahan perjalanan daripada startup nak mencapai unicorn itu adalah merupakan satu tempoh yang paling kritikal. Mungkin pada permulaannya ada bantuan sebelum IPO, tetapi di pertengahan perjalanan itu adakah kita berada di landasan yang tepat, Doktor? Ya, saya rasa untuk menggalakkan lebih unicorn ni memang satu perkara yang baik, kerana
syarikat seperti Qasem dan sebagainya, mereka akan menaikkan valuation untuk semua startup dan juga semua syarikat yang ada dalam tech space ni di Malaysia. Tetapi saya rasa kita tidak sepatutnya untuk memberi terlalu banyak fokus kepada unicorn kerana market Malaysia tidak sebesar seperti Indonesia. Saya rasa lebih penting ialah untuk mengeluarkan satu naratif yang baru yang lebih menarik untuk menarik pelabur dalam negara dan juga pelabur asing untuk melabur dalam sektor berlainan di Malaysia di mana mungkin Malaysia boleh dijadikan satu test case ataupun test bed untuk launching aplikasi mobile yang menggunakan bahasa yang berlainan, yang menggunakan market yang berlainan kerana Malaysia ni memang merupakan satu negara yang ada berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang bahasa dan sebagainya. Dan apabila naratif ni boleh digunakan untuk menarik lebih pengusahawan dan juga lebih pelabur, saya rasa naratif ni boleh membantu menghasilkan lebih ramai tech sector punya syarikat yang dapat valuation yang banyak tetapi mungkin tidak sebanyak satu unicorn seperti Qasem. Doktor, sebelum kita mengakhiri perbincangan, mungkin Doktor boleh kongsikan akhirlah dari segi harapan, aspirasi melihat kepada pembentangan bajet 2023 ini, kerana kita tidak mahu ianya sekadar menjadi bajet pilihan raya semata-mata, tetapi proses pemulihan itu perlulah secara holistik melibatkan setiap lapisan masyarakat. Ekonomi kita 2023, Menteri Keuangan sendiri mengakui cabaran yang cukup besar menanti kita. Doktor, mengakhiri perbincangan ini. Ya, saya rasa berdasarkan rekod Menteri Keuangan, saya yakinlah bahawa beliau bukan saja akan memberi stimulus kepada ekonomi dalam masa jangka pendek, tetapi saya rasa beliau juga ada tanggungjawab dan akan memikul tanggungjawab ini dengan baik untuk memulihkan ekonomi negara dalam masa jangka panjang, pada masa yang sama untuk memberi hala tuju yang lebih pasti untuk pelabur dalaman dan pelabur asing. Dan saya haraplah bahawa semua parti politik dan juga ahli politik boleh berganding bahu untuk memberi pendapat mereka dan juga pendirian mereka bagaimana nak bersama untuk memulihkan ekonomi negara dan untuk memberi satu impact fiskal yang lebih sustainable, lebih lestari. Jangan selalu tuduh menuduh saja, jangan selalu kritik dengan tidak memberi alternatif dan polisi alternatif, dan untuk mereka yang selalu nak support, nak sokong saja, jangan selalu sokong tanpa apa-apa dasar ataupun tanpa apa-apa alasan. Gunalah masa untuk berdebat dengan cara yang berhemah dan bertanggungjawab. Baik, kita bukan saja menantikan pembentangan pada 7 Oktober nanti, sudah tentu sesi perbahasan sama ada di peringkat dasar maupun jawatankuasa juga kita nantikan. Penting untuk ahli-ahli parlimen menyuarakan pandangan mereka bukan saja di Dewan Rakyat, selepas selesai di Dewan Rakyat kita menantikan di Dewan Negara, tetapi banyak persoalan bermain pada ketika ini. Bilakah pembubaran parlimen akan berlaku, itu kekal menjadi tanda tanya yang hanya boleh dijawab oleh Perdana Menteri. Dan sudah tentu bicara rentas parti akan membawakan lebih ramai pemain-pemain politik bercerita aspirasi pandangan mereka berkenaan dengan bajet 2023 yang akan dibentangkan pada 7 Oktober depan. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Dr. Ong Kan Meng, Ahli Parlimen Bangi, berkongsi pandangan serta melihat aspirasi beliau menjelang pembentangan bajet nanti. Sekian sahaja bicara rentas parti untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.